Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalil haram wa bi bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayumah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu suwayullah. Bismillahi ma sya'allah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian sebelum maghrib menjelang maghrib. Kita sambung hari ini untuk online, dituju kepada surau nilai impian, insyaAllah. Surau nilai impian, nilai Negeri Sembilan. Sepatutnya jadual hari ini di sana maghrib, insyaAllah. Sama-sama share di nilai impian dan di kawasan Polisen ataupun Negeri Sembilan, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu surah Al-Mustaqim. InsyaAllah sama-sama kita share. Okey, insyaAllah. InsyaAllah hari ini masuk muka surat 63. Kita tujuan khas untuk surau nilai impian. Sementara dapat nak menunggu PKP, kita baca kitab lain, kitab tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kita dekatkan lagi kita dengan Al-Quran.
InsyaAllah bukan nak tafsir, kita nak baca insyaAllah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah. Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Fatihah, tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita baca 17 kali sehari kita baca. Makna dia, wahai Tuhan, aku sudah mengaku hendak minta tolong daripadamu. Tolonglah pimpin aku ke jalan yang betul. Mohon pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, aku sudah mengaku hendak minta tolong daripadamu. Tolonglah pimpin aku ke jalan yang betul. Kata Tuan Guru, para hadirin semua, Islam dari segi agama secara bahasanya ia disebut hidayah. Kita orang Melayu panggil minta petunjuk. Minta petunjuk dari segi pengajian Islam ini antaranya ialah hidayah secara semula jadi, iaitu apabila seorang manusia itu lahir, maka Tuhan beri dia 3 perkara punca bagi hidayah. Yang pertama, dia beri telinga. Kedua, dia beri mata. Dan yang ketiga, dia beri kepada kita akal fikiran, ataupun kita panggil otak, segumpal dalam kepala. Inilah puncanya hidayah. Kalau ditakdirkan Tuhan, seorang budak lahir, minta dijauhkan Allah, mata tidak ada, telinga pun pekak. Bila budak lahir, kita minta jauhkan Allah, mata tidak ada, telinganya pun pekak. Dia hanya boleh makan. Bila maknya suap, dia makan, telang, buang air besar dan buang air kecil. Katakanlah budak ini ada lagi di atas muka dunia, mata tidak ada, telinganya pun tidak ada. Apabila mata tidak ada, berarti dia tidak boleh tengok apa-apa pun di atas muka bumi ini. Hendak tengok bapa dia pun dia tidak tahu. Hendak tengok nasi dalam pinggan pun, ataupun tengok keluarga dia pun tidak nampak. Ini, ya, panca indera kami. Maka maklumat yang dia hendak ubuh dalam kepala dia berkenan apa yang Nabi kata, sama sekali, semua sekali tidak ada. Pasal apa? Mata tak ada, telinga pun tak ada. Dia hendak kata hijau, biru, putih atau hitamnya langit dan bumi. Dia hendak kata hijau, biru, hitam, putih, color langit dan bumi, semuanya tidak boleh kata. Kerana apa? Kerana maklumat warna ini dia tidak ada, sebab matanya tidak ada. Segala maklumat yang sampai melalui mata secara automatik sudah tentu tidak ada. Hendak dimasukkan maklumat ke dalam otak dia pun tidak boleh, kecuali dengan menggunakan mata saja. Semua tu berkait rapat dengan otak, telinga dan mata. Begitu juga apabila dia tidak ada telinga, sudah tentu dia pekak. Dia jadi hendak belajar pun tidak boleh. Hendak panggil mak pun tidak boleh, kerana perkataan mak itu keluar dari mulut, kerana kita selalu dengar kakak kita panggil emak. Kita biasa dengar kakak kita panggil emak, maka kita pun panggil emak juga. Tapi sebab telinga tidak ada, walaupun orang lain sebut perkataan emak, ayam, nasi, air atau apa semua sekalipun, menyebabkan kita tidak boleh sebut apa-apa. Allah Akbar. Nikmat mendengar, nikmat melihat. Kerana apa tidak boleh disebut? Kerana kita tidak pernah dengar perkataan mak, ibu, makan ataupun minum. Semuanya kita tidak pernah dengar.
Jadi sumber maklumat yang sepatutnya sampai kepada kita melalui telinga dan mata tidak ada belaka. Sekiranya budak itu lahir daripada tidak ada mata dan tidak ada telinga, budak ini di akhirat kelak Tuhan hendak buat macam mana? Wallahu alam. Ya. Syurga pun tidak ada amal. Ya, dia tidak ada amal kalau dia masuk syurga. Hendak amal macam mana? Sebab dia tidak pernah dengar ajaran orang. Tidak pernah ajar tengok masjid. Tidak pernah tengok kain sembahyang. Tidak pernah tengok orang sembahyang. Tidak pernah dia dengar sebab telinga dia pekak. Dia juga tidak pernah dengar hal berkenaan syurga, neraka dan Tuhan. Semuanya dia tidak dapat tengok. Tu kalau orang yang cacat telinga, cacat pendengaran, cacat melihat, tak ada mata. Tu. Akhirat nanti barangkali akan ada budak sebegini. Memang ada benda yang Tuhan buat. Kita tengok di atas dunia ini ramai budak-budak cacat, tidak dapat mendengar dan matanya juga tidak nampak. Walaupun ianya jarang-jarang berlaku. Biasanya yang ada mata tidak nampak, tetapi telinganya mendengar. Atau telinganya pekak, tetapi matanya boleh melihat. Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pekak, dia tak boleh, dia boleh melihat. Ada yang boleh melihat, ada yang buta tapi boleh mendengar. Allah buat macam-macam, tuan-tuan. Ini kata Tok Guru dalam tafsirannya. Walau bagaimanapun, bila kita lahir di muka bumi ini, kita sudah ada mata. Alhamdulillah. Kita belaka hari ini, kita belaka hari ini memiliki mata yang boleh melihat dan telinga yang boleh mendengar. Maka kedua-duanya menjadi sumber bagi hidayah. Kita hendak berfikir pun boleh dengan cara berfikir menggunakan otak. Bahan fikir dalam otak ini diperolehi melalui pandangan mata atau melalui pendengaran telinga kita. Kita dengar apa-apa yang kita tengok. Kita dengar apa atau kita tengok apa. Maka benda itu menjadi sumber maklumat dalam kepala kita. Ia menjadi panduan hidayah yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah panduan hidayah secara tabi'i atau secara semula jadi. Satu lagi hidayah adalah melalui akal fikiran. Apabila ada mata, telinga dan otak, maka kita boleh berfikir. Sebanyak mana benda yang kita fikir sekarang, kita berfikir menggunakan otak kita. Bahan pemikiran adalah hasil daripada benda yang kita dengar dan benda yang kita lihat. Kedua-duanya ada belaka. Mata dan telinga pun ada, bahan fikiran dan maklumat otak pun kita ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah melalui rasul-rasul. Sebab itu dalam pengajian falsafah, ilmu yang sampai kepada manusia ini melalui 3 cara. Pertama, melalui panca indera. Yang 5, kita dapat jamah ataupun sentuh benda. Walau tengah malam pun kita boleh jamah. Iaitu kita rasa ini orang, ini kayu, ini lampu picit, ini anak, ini isteri, ini suami. Semuanya kita boleh rasa melalui panca indera yang 5. Iaitu melalui panca indera sentuh yang kita panggil al-lamsu. Melalui panca indera yang 5 juga, kita boleh mendengar suara suami. Anak aku balik. Bunyi enjin itu, aku cam motor anak aku. Jadi maklumat yang sampai kepada kita ini, semuanya kita boleh cam. Pasal apa? Panca indera yang kita ada.
Daripada peringkat paling bawah sekali adalah melalui panca indera yang 5. Ini adalah maklumat yang paling bawah sekali. Level yang paling bawah, kita gunakan 5 panca indera kita. Tu boleh kita dapat bab hidayah. Kedua, maklumat yang dapat kita melalui akal fikiran. Orang beritahu kepada kita, kawan nak pergi ngeli rumah demo. Cakap Tok Guru, sebuah bas, saya mau pergi bawa rombongan pengantin lelaki seramai penumpang sebuah bas. Tu cakap Tok Guru, bas di Kota Baru, Kelantan ini muat berapa orang? Kerusinya 20 buah. Tiap-tiap satu boleh duduk 2 orang. Jadi bila 2 orang, 2 kali 20 sudah 40. Bila sebut hendak pergi sebuah bas, makna paling tidak 40 orang akan datang. Itu melalui akal fikiran. Orang tanya, demo tengok di mana 40? Demo dengar dari 40. Dari mana tengok 40 tu? Kita kata, kawe tidak tengok dan kawe tidak dengar. Tapi dia beritahu dah kepada kawe hendak datang sebuah bas. Dalam bas 40 orang bagi sebuah bas. Tu dia guna akal. Sekejap je kira. Cara ilmu daripada akal fikiran. Satu tempat duduk 2 orang. 20 tempat duduk 40 orang. Kan kita guna akal. Maka ilmu begitu orang panggil ilmu yang diperolehi daripada akal. Kedua-dua jenis ilmu ini sama ada ilmu yang dapat melalui panca indera yang 5 ataupun ilmu yang dapat melalui akal. Kedua-dua ilmu ini memang tidak diyakini dan tidak boleh disahkan. Yang tentu yakinnya ialah melalui ilmu yang ketiga, iaitu ilmu melalui wahyu. Wahyu dari langit. Sebab itu walau macam mana manusia bijak sekalipun atau macam mana cerdik sekalipun, dia tidak boleh tidak mesti bergantung dengan wahyu. Kerana akal manusia tidak tetap. 2-3 hari baru-baru ini, kata Tok Guru, ambo pergi jumpa doktor. Dia kata, betul Tok Guru, masalah sains ini tidak tetap. Sains ini sesuatu yang tidak boleh dipegang pada buku. Dia kata lagi, dulu kita diajar supaya beri kepada orang sakit sejenis air. Kemudian datang pula perintah, tidak boleh pula. Bertahun-tahun tidak boleh, kemudian kata boleh pula. Bab sains tidak tetap. Tak sama dengan wahyu. Sains adalah ilmu yang diperolehi melalui pemikiran. Dan pemikiran ini memang jenis yang tidak tetap. Dalam masalah perubatan, masalah ketenteraan atau apa saja masalah yang diperolehi melalui sains, maka ilmu ini sesuatu yang tidak tetap. Kata ahli falsafah, tidak dalam bentuk hakikatun sabitah, tidak merupakan hakikat yang tetap, berubah-ubah. Eksperimen dalam manusia ni, pemikirannya sering berubah-ubah. Pasal apa? Bergantung dengan eksperimen, data yang dikumpulkan. Itu macam tu contoh dalam perubatan melalui sains. Hakikat yang sebenar ialah datang daripada langit. Orang panggil wahyu. Sebab itu macam mana cerdik sekalipun, ada benda-benda tertentu dan perkara-perkara tertentu yang tidak boleh hendak guna akal semata-mata. Kata Tok Guru, kena guna wahyu juga. Dosa dan pahala, kedua-duanya orang tidak boleh reti melalui akal. Syurga dan neraka orang tidak boleh faham melalui akal semata-mata. Juga masalah Tuhan, masalah malaikat dan masalah jin iblis, masalah sebegini adalah di luar daripada kemampuan akal manusia untuk berfikir. Mahu tidak mahu, kalau kita hendak hidup selamat, akal kita kena guna.
Wahyu pun kita guna. Kita guna akal, kita berpandukan kepada wahyu. Barulah kita selamat, kerana manusia ini khasnya sengaja dibuat dan dirancang untuk hidup di dua bahagian. Di dunia pun manusia kena hidup. Dalam kubur dan di padang mahsyar pun manusia kena hidup. Start daripada kubur sampailah ke padang mahsyar. Ruang bagi akal manusia untuk berfikir sudah tidak ada lagi. Habis dah. Ya, akal fikiran waktu dalam dunia saja boleh guna. Waktu dalam kubur, waktu di padang mahsyar, habis cerita. Balik pada ilmu wahyu. Manusia hanya boleh berfikir benda-benda yang nampak mata. Kita hendak guna komputer, kena guna radar, atau hendak guna apa saja pun. Hanya perkara-perkara yang berbentuk benda, berbentuk fizikal dan berbentuk fizik, berbentuk fizikal sahaja barulah boleh kita guna sains. Luar daripada benda fizik, walaupun ratus ribu juta lagi benda yang ada, kita tidak boleh guna fizik, melainkan dengan akal fikiran kita yang mesti bergantung dengan wahyu. Oleh sebab itulah Tuhan sebagai tukang pencipta, maksud tu guru, yang buat kita, maka dalam banyak-banyak berada yang manusia perlu minta daripada dia ialah meminta hidayah. Daripada hidayah dan panduan Tuhan inilah, kalau dapat harta walaupun 10 sen, ianya adalah harta yang halal. Itu bab hidayah. Orang yang tidak mendapat hidayah, dia hanya kira banyak harta saja. Halal dan haram tidak dipedulikan. Tu tujuan utamanya. Bila tahu bab hidayah ni, bab dapat daripada wahyu, maknanya dia 10 sen pun dia kira bersyukur dia, walaupun kecil mana harta tersebut. Pasal apa? Ada hidayah, ada panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tak ada bab hidayah, dia hanya kira berapa banyak harta yang nak dikumpulkan, berapa banyak harta yang mesti dia simpan, nak digunakan. Tidak difikirkan halal ataupun haram. Itu tak dipedulikan langsung. Tu yang seronok di dunia. Habis. Benda ni berlaku bukan pada yang bukan Islam. Yang bukan Islam confirm lah. Yang Islam tu, itu yang sanggup terima rasuah, sanggup halalkan yang haram. Yang haram diteruskan, yang halal, ya, yang haram tu diteruskan dengan menghalalkannya. Yang halal tu pula diharamkan pula. Tu pun kadang-kadang perangai yang hebat juga. Pasal apa? Hidayah tu tak dapat, panduan Allah Ta'ala tak dipandang. Teruk sangat. Pasal apa? Nak kejarkan bab dunia. Ni dalil pentingnya hidayah. Ayat tambahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Sadaqallahul azim. Surah Takasur, Al-Takasur, ayat 1 sampai 8. Tok Guru suruh renungkan ayat ni. Maksudnya, kamu telah dilalaikan, yakni daripada mengerjakan amal bakti, oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta, anak pinak, pangkat dan pengaruh.
Sehingga kamu masuk kubur, jangan sekali-kali bersikap demikian. Ya. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, yakni wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat, yakni yang kamu telah menikmatinya. Surah Al-Takasur ayat 1 hingga 8. Hebat peringatan ni. Ya, cuba renung. Ya. Antaranya Tok Guru tafsirkan, ya, untuk menerangkan ayat Fatihah nombor 6. Ya. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, Alhaakumut takasur. Kamu sedang kira apa? Kamu hanya habiskan masa hendak berlumba-lumba. Banyakkan harta. Kata tu guru babdi. Banyak pangkat. Banyak pengaruh. Badi ramaikan isteri. Badi ramaikan anak. Ramaikan penyokong. Berhenti ataupun tidak, kamu masuk ke dalam lubang kubur, barulah habis penyakit ini. Maksudnya, ada golongan yang sibuk dengan harta, sibuk dengan pangkat, sibuk tak berhenti. Orang sibuk baca Quran, orang sibuk tengok My Quran Time, orang sibuk kuliah, orang sibuk mencatatkan satu-satu perkataan Quran. Orang sibuk renung-renungkan ayat Quran. Sibuk semuanya dengan bab akhirat. Pasal mengenangkan umur makin lama makin hebat. Dengan peringatan makin lama makin hebat. Tapi dia masih lagi dengan dunia. Terkejar-kejar dengan bab dunia dia. Langsung tak nak jenguk. Langsung tak nak berjemaah. Langsung tak nak infak. Langsung tak nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tengah-tengah sibuk berlumba-lumba macam tu, kejarkan pangkat, kejarkan pengaruh, kejarkan ramai isteri, kejarkan ramaikan anak, ramai pula penyokong yang follow. Tiba-tiba Allah berhentikan dia, dicabut nyawa. Tersedar dia waktu di dalam liang lahat. Kesedaran yang paling hebat 100%. Aku dah mati rupanya. Ni. Itu yang tak tahan. Rupanya baru dia berhenti dengan mengejar dunia tadi. Dia berhenti disebabkan matinya dia. Sedar-sedar dah di dalam liang lahat. Antara cerita dalam kitab B. Arifin, buku Arifin, buku B. Arifin, penulis Indonesia. Bukan dalam kubur, waktu dia mati, sebelum dimasukkan kubur tu, dijunjung jenazahnya, nak menghala ke kubur atau menghala ke tempat mandi tu pun, dia pun sudah meraung rupanya dalam keranda. Tadi elok di pejabat, tadi semalam elok di pejabat, meeting sana, meeting sini, kerja. Akhirnya tersedar dia dah berada di dalam keranda. Tu. Sebab tu ni kita ni salah satu motivasi yang terbaik untuk kita jaga, untuk kita buat, untuk menyedarkan kita ni. Jangan dalam keranda baru sedar. Sekarang kita sedarkan.
cerita alhaakumut takasur. Bila tersedar mati dah, sedar-sedar dijunjung, nak kepada bilik mandi jenazah ataupun nak ke menghala ke van jenazah. Kata B. Arifin, jenazah tu meraung sebenarnya. Kena pula mati mengejut. Jenazah tu meraung. Yang kita dengar, kita mendengar pun terkejut juga. Kita dengar sahabat kita sihat, kerja elok, meeting elok, semua cukup, makan sedap. Tiba-tiba kita dengar dah meninggal. Kita terkejut, kita pun terkejut. Tapi yang paling dahsyat lagi terkejut, yang mati tu terkejut. Dia terkejut, mati dah aku. Tu, kata Tok Guru. Waktu diusung mayat tu dalam keranda, jenazah tu dikatakan meraung juga sebenarnya. Apa dia kata? Kemana aku, kemana aku. Allah, tuan-tuan. Setakat ni belum ada lagi rekod ataupun pengalaman pengusung jenazah. Kita yang junjung jenazah selalu ke masjid ataupun ke tempat mandi ataupun ke tempat kubur, belum lagi kita dengar jenazah tu berkata-kata, kemana aku, kemana aku. Belum ni. Tak ada suara lagi. Kalau ada, kita mungkin letak awal ataupun melompat. Pasal apa? Jenazah berkata-kata. Tak. Setakat ni belum lagi pengalaman tersebut. Tu belum masuk liang lahat lagi. Waktu di dalam keranda saja, meraung dia, merintih dia. Masuk saja dalam liang lahat, meraung juga. Tu kata Datuk Ismail Kamus, saya ingat dia. Masuknya dalam liang lahat, dia kata apa? Mati dah aku rupanya. Tu. Semalam elok meeting, semalam elok buat presentation, semalam elok buat jumpa bos sana, jumpa VIP sana, jumpa. Hari ni aku dah dalam liang lahat. VIP mana yang nak tengok aku? VIP mana yang nak bantu aku? VIP mana yang nak bantu aku nak menjawab dua makhluk yang kejap lagi akan datang? Allah, tuan-tuan, ni alhaakumut takasur. Tersentak dia. Memang sedar yang 100%. Memang sedar 100%. Waktu itulah yang paling hebat kesedaran. Tapi sudah terlambat. Pasal apa dah terlambat? Dah dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan datang pula dua malaikat yang dahsyat, yang tak pernah diceritakan oleh makhluk lain. Manusia yang dah jumpa dia pun tak pernah menceritakan keadaan muka, keadaan fizikal Munkar dan Nakir. Kalau kita baca dalam kitab lama Tanbihul Ghafilin, dengan taringnya mengguris tanah, taring sampai ke cecah tanah, rambut ni yang panjang hitam sampai ke tanah, matanya berkilat macam kilat waktu hujan menyambar, suaranya melebihi guruh yang ada dalam dunia ni. Agak-agak macam mana, tuan-tuan? Tu. Tak terdaya sebenarnya. Kata Tok Guru Ismail Kamus, tak terdaya kita nak menghadap dua makhluk tu, belum pergi bab di padang mahsyar lagi, dalam liang lahat yang hebat. Pasal apa? Tak ada lampu, tak ada kemudahan, tak ada facilities. Itu yang kita bimbang yang amat sangat. Tu, diingatkan kita, alhaakumut takasur. Penyakit dunia itu baru berhenti waktu bila? Waktu kita di dalam kubur dan di dalam liang lahat. Hatta zurtumul maqabir. Apa maksudnya? Penyakit lalai yang hinggap dan yang ada dalam diri kamu ini akan berhenti apabila kamu ziarah kubur. Sama ada ziarah kubur itu ziarah sungguh, kita orang yang hidup pergi ke kubur, ataupun kita masuk ke dalam lubang kubur, barulah ianya berhenti. Penyakit ini akan hilang selagi kamu tidak mati. Allah. Ni
dua benda. Ya, penyakit cintakan dunia, sibukkan dengan dunia, tak teringatkan langsung bab mati, tiba-tiba hatta zurtumul maqabir. Akhirnya dia ziarah kubur. Maksudnya ada dua. Satu, ziarah sungguh, maksudnya ziarah ada bab kematian sahabatnya. Itu pun sekejap aja. Masa balik, terus cepat balik. Ziarah je kubur. Ziarah waktu bila? Ziarah waktu nak ditanam. Tahlil pun tak nak tunggu, terus balik. Tu yang hidup. Masa, pasal apa? Nak kerjakan kerja, nak kerjakan makan, nak kerjakan meeting dan macam-macam. Tu kena renung, itu ziarah sungguh. Satu lagi ziarah, iaitu ziarah kita orang pergi hidup, yang hidup pergi ke kubur, ataupun ziarah satu lagi masuk terus dalam lubang kubur. Yang sibuk tu bukan ziarah. Maksud ziarah tu dua. Satu, ziarah tengok orang meninggal, tengok di kubur. Satu lagi, dia ziarah masuk terus, masuk ke dalam liang lahat, liang kubur terus. Dia sendiri masuk terus. Allah, tuan, itu yang dia sendiri terkejut dia sudah mati. Sikit lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kalau hendak suruh hilang juga kamu ingat pada neraka jahanam. Tu. Nak hilangkan kita bab penyakit dunia. Ini ubat yang paling baik untuk mengubati penyakit lalai. Lalai maknanya ngak-ngok, kata Tok Guru. Ngak-ngok, kata Tok Guru. Maksudnya hilang ataupun fokus, hilang fokus. Orang Kelantan panggil ngangok. Jenis ngangok ni diberi pitih RM10, pergi ke kedai disuruh belikan. Sampai di kedai tertengok ikan tenggiri pun ada, ikan kekek pun ada, ikan lolong pun ada. Dia ngangok di dalam kedai itu dan akhirnya berhenti. Apabila orang tutup kedai, pitih tidak beri lagi, ikan pun tidak ada. Kemudian dia tertidur di dalam kedai. Inilah orang ngangok, kata Tok Guru. Allah, hilang fokus ataupun lalai selalai-lalainya. Jika disuruh beli rempah, dia pun pergi ke kedai rempah. Kemudian terjumpa kedai rempah, kedai kain, kedai plastik, kedai dan kedai ini. Akhirnya dia gelap, bingung. Berdiri di situ, berdiri di sini, berdiri di sana. Jenis ngangok. Sampai petang, orang sudah tutup kedai. Rempah yang isteri suruh beli masih tidak dibelinya. Kerana apa? Kerana nganguk. Lalai. Lalai yang dipanggil nganguk. Begitulah juga manusia. Ada manusia nganguk. Nganguk maknanya lalai. Allah Ta'ala kirim manusia ke dunia ini untuk membuat bekal menuju ke akhirat. Dengan berniaga. Hendaklah berniaga, biarlah berniaga dengan cara yang boleh membuat bekal. Hendak belajar pun biarlah belajar dengan cara boleh membuat bekal. Dengan hendak berkahwin pun asalkan biar boleh membuat bekal. Hendak berpolitik asalkan boleh membuat bekal. Tu pentingnya bab ingat pada akhirat. Bekal kepada ke akhirat. Tak kira niaga sampai berpolitik pun masih lagi bercari bekal untuk akhirat. Entah-entah sudah mati pun tidak ada apa-apa masuk lubang kubur jari 10 tangan kosong. Itu yang rugi kita. Segala harta yang ditinggalkan di dunia untuk anak isteri, harta pusaka yang diambil orang, masuk lubang kubur dengan jari 10 saja. Akhir sekali kamu dimasukkan ke dalam neraka. Benda-benda begini berlaku kerana apa? Puncanya kerana tidak mendapat hidayah. Itu yang kita bimbang.
sampai mati pun masih lagi tidak terdaya dengan, tak terjumpa bab hidayah. Itu yang kita terlalu bimbangkan keadaan kita. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Cantiknya, Allahumma timna nabi husni khatimah wala tahtim ala nabi su'il khatimah. Sebab itulah ihdinas siratal mustaqim. Permintaan utama manusia dalam sembahyang ialah hidayah. Nak minta rezeki boleh, tetapi rezeki yang dipandukan dengan hidayah. Hendak minta rumah besar juga boleh, tetapi rumah besar biarlah berpandukan kepada hidayah. Hendak pangkat tinggi boleh, tetapi pangkat tinggi yang berpandukan kepada hidayah. Hendak kuasa boleh, tetapi kuasa yang berpandukan kepada hidayah. Sebab itulah kita sekali lagi ambo, kata Tok Guru, ambo sebut Kelantan dengan kerajaan yang kita ada hari ini, kita sebut membangun bersama Islam. Itu yang Tok Guru visionkan, ya, cita-citakan ataupun aplikasikan. Maksudnya membangunkan satu negeri itu dengan Islam, iaitu dengan bekal hidayah. Panduannya terus daripada Allah Ta'ala. Takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada pemimpin sampailah ke rakyatnya. Tak ada lain yang ditakutinya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ihdinas siratal mustaqim. Hendak membangun apa, hendak runtuhkan apa, hendak korek apa, hendak bina apa, silakan. Asalkan bersama dengan Islam. Barulah orang panggil hidup kita ini hidup yang mempunyai pemandu yang betul, iaitu Islam. Membangun bersama Islam. Yang demo hendak buang Islam itu tidak tahulah siapa yang ajar dia. Hendak buang Islam selama itu, hendak digantikan dengan apa? Hendak tinggalkan kosong. Manusia ini tidak ada yang kosong. Manusia itu ada otak. Otak itu mesti diisi. Istilah orang sains kata, ma min khala illa walahu mala. Tidak ada benda yang kosong kecuali ada benda yang kena isi. Tu. Kita ambil gelas, jika tidak bubuh air, tidak bermakna ianya tinggal kosong. Walaupun tidak ada air, tetapi akan ada udara. Ianya tidak boleh lari daripada hal sebegini. Tu kena renung kita. Dah nak maghrib dah, insyaAllah. Kita berhenti takat turun untuk surau nilai impian online. Kita cuba, ada cantiknya internet lepas maghrib, kita cuba. Kalau tak ada, doakan untuk sambung esok, insyaAllah, ya. Panjang lagi ihdinas siratal mustaqim, tafsiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita dapat, tak banyak sedikit, untuk jadi kita panduan. Terus sayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta terus pertolongan Allah Subhanahu. Kita dekati ayat Allah Ta'ala, kita cari tadabbur dia, tazakur dia, insyaAllah. Mana yang baik, terbaik semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, minta ampunan maaf, terutama pada surau nilai impian. Cakap ribuan terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk online, untuk surau nilai impian. Mudah-mudahan kita berdoa terus dapat kita kuliah offline bulan depan, insyaAllah. Mohon ampun dan maaf. Mana yang nak berbuka puasa, diucapkan selamat berbuka puasa hari yang putih yang ke-15 hari ini, hari yang ketiga. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah masukkan kita tempat orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil amarana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anish syarrina wa qdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan.
tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahlika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bi zawaj jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahirladzi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahi 'ala nafsi wa dini. Bismillahi 'ala ahli wa mali. Bismillahi 'ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin mari wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.